Okey, jadi yang pertama tadi adalah apa dia? Kulat. Yang kedua adalah alga. Yang ketiga adalah protozoa. Jadi sekurang-kurangnya kamu bila sebut, kalau cikgu tanya kulat, apa nama contoh kulat, kamu kena boleh sebut. Kalau contoh alga, apa dia? Kemudian contoh protozoa, apa? Sekurang-kurangnya malam ni yang tu kamu dah boleh hafal. Sekurang-kurangnya lah. Ciri-ciri lain tu maksudnya kalau dapat semua okey alhamdulillah, tapi sekurang-kurangnya nama tu kena ada. Kan? Kulat, apa contoh kulat? Okey, apa contoh kulat tadi? Alga laut, yeast, apa ni? Sorry. Cendawan, apa ni? Lagi apa? Yang alga tadi, kemudian protozoa, nama-nama tu semua nama yang pelik-pelik kan. Jadi kamu kena hafal sikit nama-nama tersebut sekurang-kurangnya untuk malam ni. Bagi ciri-ciri yang lain tu. Ciri-ciri yang lain tu kamu ambil masa lah untuk hafal, untuk ingat. Okey, sekarang kita tengok kepada bakteria. Okey, kita tengok kepada bakteria. Okey, bakteria. Okey. Jadi sebenarnya bakteria ni merupakan mikroorganisma yang paling banyak lah. Antara lima-lima ni, mikroorganisma yang paling banyak sekali adalah bakteria. Okey, kita tengok dari segi saiz. Okey, bakteria adalah mikroorganisma unisel. Dan saiz dia antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Kalau tanya cikgu kena hafal ke saiz-saiz ni, tak hafal pun tak apalah. Maksudnya sekurang-kurangnya kamu tahu sikit-sikit. Tak perlu hafal pun tak apa. Cuma kena boleh bezakan dari segi saiz tu. Dari segi saiz, bakteria ni nombor 2 paling kecil. Itu kena ingat. Dari segi perbandingan, perbandingan saiz. Perbandingan saiz. Kalau kita nak tahu antara 5-5 ni, mula yang paling besar sekali, nombor 1, protozoa. Bukan maksudnya semua protozoa lah. Protozoa paling besar sekali ada yang paling besar sekali ada dalam protozoa. Ada protozoa kecil. Ini maksudnya kita perbandingkan yang saiz yang paling maksimum lah. Yang kedua, kulat. Yang ketiga, alga. Yang keempat, yang kedua terkecil, bakteria. Yang kedua terkecil, bakteria. Dan yang paling kecil sekali adalah virus. Ini yang menyerang kita sekarang ni. Yang paling kecil sekali. Saiz ni, yang paling kecil ni, yang paling dengan mikroskop biasa pun tak boleh. Kena pakai mikroskop elektron baru boleh nampak. Okey, so itu dari segi perbandingan saiz. Ni perbandingan saiz. Jadi semakin ke bawah ni semakin kecil. Okey, Okey, jadi bakteria ni nombor 2 terkecil. Jadi tengok saiz dia pun 0.2 mikrometer tu. Tadi kulat pun paling kecil 1 mikrometer. Ini 0.2. Okey, jadi bakteria ni pula, okey, dari segi bentuk dia ada 4. Berdasarkan bentuk, tengok kat sini dia ada 4. Dan bentuk-bentuk tu kamu kena tengok, dia dipanggil coccus yang pertama. Bentuk coccus ni dia berbentuk bulat atau spera. Yang kedua, spirillum. Ada yang sebut spirillum. Okey, dia berbentuk pilin. Pilin ni macam dia ada berpusing-pusing. Ni berpusing-pusing.
Kemudian ada yang berbentuk rod. Okey, kita panggil dia bacillus. Dan ada yang berbentuk koma. Koma macam ni lah. Dia macam sperma sikit. Dan kita panggil dia vibrio. Jadi nama-nama bakteria ni berdasarkan kepada bentuk dia. Nama dan pengelasan bakteria berdasarkan kepada bentuk asas yang ini. Ada 4 jenis. Jadi maksudnya kamu kena ingat bentuk coccus, bentuk spirillum, bentuk bacillus atau bentuk vibrio. Jadi nama-nama bakteria pun akan berdasarkan kepada jenis-jenis ini. Jenis bentuk-bentuk ni. Okey. Jadi sekarang kita tengok struktur asas dia. Dalam bakteria ni asas dia yang ini. Hampir sama macam suatu sel. Okey, bagi bakteria dia ada dinding sel. Dia ada membran sel. Okey. Kemudian dia ada bahan genetik ni maksudnya nukleus. Dalam nukleus ada bahan genetik dia. Kemudian yang ni dia punya sitoplasma dia, bintik-bintik ni. Kemudian bahagian luar dinding sel ada kapsul. Kemudian ada bintil glycogen iaitu bahan simpanan makanan. Okey, ada bakteria pula yang ada eko, flagellum. Ini struktur asas. Yang kebanyakan bakteria dia ada. Okey, apa yang perlu ingat? Dia punya dinding sel ni, yang ni. Okey, dinding sel bakteria dia berbeza dengan dinding sel sel tumbuhan. Sebab dinding sel bakteria dibina daripada asid amino dan juga polisakarida. Manakala dinding sel tumbuh-tumbuhan dibina daripada selulosa. Itu beza dia dengan sel tumbuh-tumbuhan. Okey, ini sekurang-kurangnya kamu tahulah dia. Maksudnya ciri-ciri sifat-sifat yang ada, struktur yang ada dalam sesuatu organisme bakteria tu hampir sama. Dia ada dinding sel, membran sel, nukleus, bahan genetik, ada sitoplasma. Okey, seterusnya nutrisi dia. Dari segi nutrisi, sekejap. Okey, dari segi nutrisi, bakteria mendapatkan makanan dengan pelbagai cara. Okey, bakteria ni pun sama juga dari segi nutrisi dia, bakteria ni ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Jadi bakteria baik, bakteria jahat ni pun maksudnya berdasarkan kepada nutrisi dia. Jadi ada bakteria yang boleh dia heterotrof. Ada bakteria yang autotrof, tapi ni tak banyak. Autotrof, Okey, sekarang ni heterotrof ni tadi cikgu dah sebut terbahagi dua, saprofit. Ada bakteria yang saprofit. Saprofit ni apa? Dia makan bahan-bahan yang sudah mati. Manakala satu lagi adalah parasit. Okey, ini parasit. So kena ingat ini. Autotrof ni yang ada klorofil. Jadi tak banyak bakteria yang jenis ini tak banyak. Yang kebanyakan bakteria ni dia jenis saprofit. Yang ini bakteria baik. Biasanya saprofit ni bakteria baik. Bakteria yang jahat ni adalah parasit. Jadi bakteria ni memang ada dua lah. Dua jenis yang kebanyakannya. Ada yang saprofit, ada yang parasit. Okey, so contoh-contoh ni bakteria ni sebenarnya sangat banyak lah. Nama-nama bakteria yang ada. Okey, kemudian cara pembiakan. Bakteria ni dia boleh paling banyak habitat dia. Sama ada dalam udara, air, tanah, dalam organisma, dalam bahan-bahan mereput semua. Sebab itulah bakteria ni adalah merupakan mikroorganisma yang paling banyak sekali. Antara kelima-lima. Okey, cara pembiakan dia pun sama juga. Cara pembiakan bakteria ni dua juga. Asec. Secara asec. Okey, asec